Okey, soalan seterusnya, Ustaz, adakah boleh sekiranya perawat membaca ayat ruqyah tanpa memahami ayat yang dibaca? Dari segi rules dia tak ada masalah, boleh je tanpa memahami. Tapi sebenarnya tafsir, terjemahan ayat tu sebenarnya akan menajamkan kekuatan niat kita. Setiap ayat-ayat ruqyah tu, setiap ayat-ayat Al-Quran tu, bila kita baca tafsir dia tu, kita akan nampak kekuatan ayat tu sendiri. Ada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kebesaran Allah. Ada ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat-ayat ruqyah, ayat Al-Quran yang menceritakan tentang azab api neraka. So bila kita baca tafsir atau terjemahan ayat ni, terjemahan-terjemahan ni, tafsir-tafsir ni akan memberi kita satu kefahaman ayat ni, kegunaan dia untuk apa, kenapa kita baca. So biasanya juga dalam kelas talaki ayat ruqyah bersama saya juga, biasanya saya memang dalam semasa kelas tu mewajibkan sekali round baca ayat ruqyah dan juga bersama dengan terjemahan dia, supaya at least kita faham. Kita tak perlu nak hafal terjemahan dia, tafsir dia tu, tapi kita perlu bacalah sekali-sekala untuk mengambil ibrah, ambil keberkatan, ambil kefahaman daripada ayat tu. Ayat tu untuk apa? Ada ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sebagai peringatan. Ada ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang kebesaran. Ada ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang nasihat-nasihat. Ada ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang penegasan, ketegasan dan sebagainya. So, kalau kita tak baca tafsir ayat, terjemahan ayat, kita tak akan faham apa ayat ni. So, sebab itulah juga kenapa Ustaz Sinar buat kelas tadabbur ayat-ayat ruqyah. So, Ustaz Sinar buat kelas tadabbur ayat-ayat ruqyah lama. Rasanya hampir 5 siri baru habis kelas tadabbur tu, sebab kita nak menjelaskan, nak bagi satu kefahaman kenapa ayat tu dibaca, untuk apa dan sebagainya. So, kita tak perlu nak hafal sangat, tapi kita perlu faham secara umum ni untuk apa, tujuan apalah. Itu secara penerangan saya lah.